Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okey, pada video yang lepas kita dah cuba buat satu arahan 3D yang simple untuk kita cuba tengok apa arahan yang kita guna pakai untuk kita nak siapkan drawing tu. Okey, untuk video kali ni saya akan terangkan macam mana kita nak keluarkan 3D part yang kita dah buat tu ke dalam detail drawing. Tapi sebelum kita keluarkan detail drawing ni, kita perlu set up beberapa view. Contoh di antaranya detail view dan section view. Kita perlu set up dulu, dan projection view dia kita perlu set up terlebih dahulu supaya penetapan ni ataupun setup ni kita boleh guna pakai di drawing-drawing yang seterusnya ataupun drawing-drawing yang di masa-masa hadapan. Jadi penetapan ni bukanlah satu kewajipan, cuma nak memudahkan kerja anda untuk anda guna pakai balik penetapan yang anda dah buat supaya memudah dan menyimatkan masa-masa anda. So macam mana nak tetapkan dia, nak buat penetapan dia, jom kita pergi ke AutoCAD. Okey, pada video yang lepas saya menggunakan drawing yang ni lah. Okay, kalau anda lihat dekat sini kita ada detail view, detail B, skala 1:1, dan di sebelah kanan ni adalah cross section ataupun section view. So untuk video ni saya akan terangkan macam mana kita nak set up kita punya standard ataupun kita punya tetapan lah. Jadi for tetapan ni bukan seperti mana yang saya cakap di awal video tu, bukanlah satu kewajipan untuk anda buat. Semua ini lebih kepada untuk memudahkan kerja anda lah. Jadi jom kita pergi ke AutoCAD. Okey, kalau anda sudah menonton video saya mengenai penetapan annotate, dimension semua tu, untuk savekan dia tu kita menggunakan DWT. So dekat sini untuk penetapan ni anda boleh guna balik DWT yang anda save kalau anda follow saya punya video yang lepas lah. So kat sini saya menggunakan standard yang saya save tu. So saya ambil YT Castle CAD. Okay, dekat sini kalau anda lihat kita dah ada kita punya layer, semua annotate yang anda dah buat lah. So kita nak buat sekarang ni, kita nak buat penetapan untuk 3D iaitu style dan standard. So style dan standard ni anda kena tukar dulu anda punya workspace tu ke layout. So dia akan jadi kosong macam ni. So anda klik ribbon layout ni. So dekat sini dia last sekali di ujung di sebelah kanan ni dia ada style and standard. So style and standard ni kita akan set dia lah supaya dia jadi dia punya tetapan tu mengikut apa yang kita set lah. So in future nanti kalau anda nak buat, nanti anda boleh terus pilih anda punya detail dengan section tu untuk diguna pakai yang mana yang anda dah set lah. Okay, first thing first, saya akan keluarkan yang kalau anda klik arrow kecil ni, dia akan keluar drafting standard. So okay, drafting standard ni untuk projection type. Okay, mengenai projection ni pun saya dah terangkan pada video saya mengenai di awal tutorial, video yang pertama mengenai 3D dan 2D pun saya terangkan. Anda boleh rujuk saya punya video lah. Jadi dekat sini anda boleh pilih, dia ada dua saja projection, sama ada first angle projection ataupun third angle projection. So dekat sini saya menggunakan third angle projection lah. Seperti yang saya beritahu di video yang saya yang lepas, saya lebih gemar menggunakan third angle projection. So dekat sini saya klik third angle projection. Dia punya lepas tu kita pergi ke shaded view quality ni, saya akan gunakan standard lah, 100 dpi. So kalau anda yang high spec, mungkin anda boleh pergi ke 300 ke, supaya dia punya view shaded tu lebih smooth lah. Okay, preview type yang ni pun saya akan biarkan standard. Saya tak menggunakan box symbol lah, saya akan menggunakan shaded. Okay, dia punya trick style ni, trick style saya akan menggunakan di sebelah kanan ni, and then dia punya top view ni front view lah. Yang di bahagian bawah ni adalah top view. Top view selalunya kalau trading ni dia akan ada satu art ataupun pusingan yang separuh lah yang tak cukup kat sini.
Kalau full macam ni, setengah tu dia akan dinampak macam chamfer ataupun radius. Tapi kebanyakan sekarang pengalaman saya, banyak saya jumpa macam ni lah. Dan ini lebih jelas untuk kita nampakkan dia punya threading punya pandangan. So saya akan ambil macam ni. So ini saja untuk setup drafting standard dia. So saya ambil OK. OK, dia dah save. So sekarang ni kita akan set kita punya section view. Okay, section view style ni, untuk section view style kalau anda klik sini dia ada dua saja, imperial dengan metric. Ada dua saja untuk standard ni. So, kalau macam mana kita nak keluarkan kita punya standard ni, anda boleh klik dia kat sini. Klik, dia akan pop up section view style manager. So dia ada dua saja, yang standard yang dia bagi, yang dia provide. Okay. Imperial ni lebih kepada inch lah. Kalau metric lebih kepada mm. Okay, so anda boleh saja pilih mana-mana. Kalau kata anda nak ambil metric, lepas tu anda ambil new. Okay, once bila kita ambil new ni, dia akan create new section view style. So dekat sini anda boleh namakan dia lah. Contohnya saya nak namakan dia sebagai YT section. Okay, YT section. Start ni, kalau anda nak pakai yang inch, anda boleh ambil imperial. Kalau nak pakai mm, anda start dengan metric 50. So maknanya bila anda ambil start ni, anda continue, semua setting tu dah menggunakan metric style. Cuma kita ada minor yang perlu kita adjust je lah. Kalau anda ambil imperial ni, banyak anda kena adjust kalau anda menggunakan mm. Tapi anda start dengan imperial punya style, so banyak benda yang anda perlu set up. So kalau anda tahu anda nak menggunakan mm, anda start dengan metric lah. So, bila start dengan metric, semua keseluruhan standard metric tu diguna pakai, cuma minor saja perubahan yang kita akan buat. So saya akan ambil metric and then continue. Okay, bila once dah continue tu, dia akan naik lagi satu table, iaitu new section view style section. Untuk style dia adalah YT section. So dia ada 4 tab kat sini: identifier dan arrow, cutting plane, view label dengan hash. So kita pilih yang pertama ni lah, identifier dengan pengecaman dengan anak panah. Okay, so saya ambil first tab ni. First tab dia pengecaman identifier ni. Anda boleh start text ni ataupun nak pakai yang anda dah buat tu. Tapi selalunya yang ni saya akan pakai standard lah. Standard maksudnya dia tak ada terikat dengan mana-mana style yang kita buat. Okay. So dia punya color pun anda boleh ubah. Anda nak pakai color apa. Selalunya saya akan biarkan dia standard lah. So text height ni, kalau kita tengok dekat sini, kalau saya ambil KC text ni, dia akan jadi 2.5. So selalunya saya akan pakai standard, tapi besarkan sedikit daripada 2.5 tu lah. Saya akan besar sikit, lebih kurang 3. Okay. So ini pun terpulang pada anda punya setting lah. Tapi kebanyakan teks tu dia akan besar sedikit daripada dimension dengan anda punya arrow text tu lah, ataupun detail text tu. Ok, dengan ni include chapter ni, yes, saya akan include semua ni. Okay, yang dua ni, apa yang dua ni, kalau saya ambil show identifier all band ni, maksudnya A semua ni dia akan tunjuk. Jadi bukan ada salah, anda boleh guna ni ikut keselesaan anda, tapi saya secara peribadinya saya akan off kan lah. Dia akan jadi A dengan A bawah tu dia akan duduk di permulaan dan pengakhiran section line tu je. Okay, kalau continuous pula, kalau anda ambil klik ini, anda continuous punya labeling, dia akan jadi A, B, C, D. So dia akan jadi section A to D, lalu macam ni. Tapi yang ni akan jarang sekali lah saya jumpa drawing. Sekadar pengalaman saya jarang jumpa macam ni. Saya tak tahulah standard mana yang guna pakai, tapi selalunya dia akan pakai AA lah. Kalau BB, AA, dia akan jadi AA macam ni. Okay, so yang ni anda boleh cubalah tengok, kalau anda menggunakan standard macam tu, anda boleh tickkan dia. Okay, yang ni pula show direction. Kalau kita tak showkan direction tu, maksudnya kita tak tunjukkan cutting plane tu dekat mana, cutting section tu kita cut kat mana. Sebab projection untuk third angle dengan first angle berlainan, dia punya arah direction untuk dia punya cross section tu. So kalau kata anda ambil first angle, dia punya arrow di sebelah, kalau view di sebelah kanan, arrow dia akan duduk di sebelah kiri. Tapi kalau anda ambil third angle,
view di sebelah kanan, arrow pun dia akan tunjuk di sebelah kanan. Okay, so yang ni saya akan showkan dia. Lepas tu start dengan arrow apa yang anda nak guna pakai. Anda boleh pilih dekat sini lah jenis-jenis arrow yang anda nak guna. Sama juga macam anda nak set dimension. Jadi selalunya saya akan pakai close affiliate lah. Okay, kedua-dua ni arrow yang sama, atas dengan bawah sama lah. Jaranglah orang pakai atas lain bawah lain, saya tak pernah jumpa lagi. Mungkin anda boleh ni lah, check balik. Selalunya macam tu lah. Ok, simbol dia, simbol anda kalau tukar dia punya color tu, anda boleh tukar lah simbol arrow tu. Tak, anda nak guna color apa. So sini saya akan pakai by layer. Ok, simbol size ni, ok, dia punya arrow tu, dia punya besar arrow tu berapa. Kalau anda ambil 1, dia punya arrow tu kecil. Kalau anda ambil 10, dia menjadi besar macam tu. So yang ni saya akan pakai dia punya arrow tu half daripada kita punya dimension yang kita set. Contoh kalau dimension kita tu set dia adalah 2, mungkin saya akan besarkan sedikit ke 4 ataupun 5. Ok, so kat sini saya akan pakai 5, mungkin 5. Ok, extension length ni maksudnya jarak length ni berapa kita nak panjangkan dia punya arrow yang kecil ni, kita nak extension dia berapa. Kalau anda ambil 100, contoh saya ambil 100, dia punya extension tu dia akan jadi panjang. So dekat sini dia dah ambil 5 kat sini, so saya tambah lagi 5, so jadi 10 lah kat sini. So arrow 5, panjang pun 5. So anda kena doublekan lah. Kalau kata anda bubuh simbol size 4, dekat extension ni mungkin anda boleh masukkan 8. Ok, identifier position. Untuk end of cutting plane ni, anda boleh pilih dekat mana dia punya label nak diletakkan. Ini pun terpulang pada standard anda. Ada setengah duduk dekat arrow AA ni. Ada yang kerap kali yang saya jumpa adalah end of cutting plane ni, duduk dekat atas dengan bawah. Dan yang duduk dekat dengan arrow ni, anak panah cutting tu. Itu pun terpulang pada anda lah, standard yang anda guna pakai. So kat sini saya akan pakai end of cutting plane. Identify offset pula. Offset dia ni kita nak offsetkan dia berapa daripada jarak yang kita nak. Kalau kita buat 10, dia akan jadi jauh daripada plane ataupun section plane ni. So dekat sini saya tak nak jauh sangat, saya masuk dalam 2.5. So dia dekat-dekat sikit lah dengan tu. So dia taklah jauh sangat. Kalau kosong dia akan duduk rapat pula. Saya jarakkan sedikit. Ok, arrow direction ni nak away ke ataupun di sebalik cutting plane ataupun di depan cutting plane. Yang ni pun terpulang kepada anda. So saya secara peribadi saya guna standard macam ni lah. Dia di sebalik section plane. Kalau anda menggunakan first angle projection, mungkin anda boleh tukar lah dia. Ok, kita pergi ke second tab ni adalah cutting plane. Okay, cutting plane ni kalau nak tunjuk yang ni, cutting ni kalau nak tak tunjuk, dia akan jadi problem untuk kita nak pada pihak tertentu yang nak, pihak kedua, pihak ketiga yang nak membaca drawing anda lah. So yang ni memang tak digalakkan anda off kan lah, anda kena showkan dia punya cutting plane tu, baru kita nampak kat mana dia punya potongan tu. Jadi dia punya line pun sama juga, saya akan pakai by layer. Okay, kebanyakan semua ni saya akan biarkan dia standard lah, cuma end ataupun yang ni anda boleh adjustkan dia lah. Kalau kata anda nak tinggi, panjang, contoh saya ambil 10, dia punya end ni dia akan jadi lebih lagi bawah lah. Yang ni anda kena set up dia ikut kesesuaian anda. So saya ambil 5 dekat sini, dia overshot dekat sini. Kalau saya ambil 10, tu dia akan jadi pendek pula. So yang ni pun sama juga, mengikut kesesuaian ni penetapan anda lah. Okay, band ni jadi anda nak panjangkan dia berapa. Kalau anda ambil 1, tu dia punya panjangan band ni nampak jadi pendek gitu. Kalau anda ambil 2, tu dia akan jadi potong-potong gitu. Ini pun ikut kesesuaian anda lah. So sini saya ambil 5 lah, biar cutting macam tu. So yang ni pula cutting plane line ni, kalau anda nak tunjuk dia punya line cutting tu pun boleh. Dia jangan, yang tak bolehnya yang anda padam semua ni. Yang ni tak boleh. Tapi kalau anda yang ni terpulang pada anda, sama ada anda nak show ataupun tak. Contohnya kalau anda lihat drawing saya ni, okay, saya ada dah buat satu line sekali dengan AA ni untuk center dia. So dekat sini
anda boleh pilih lah sama anda nak showkan dia. Kalau anda showkan dia, dia ada satu line kat sini. And then jenis line tu anda boleh menggunakan continuous ataupun anda boleh menggunakan center lah. Selalunya saya akan menggunakan center, dia akan jadi center kat sini. Okay, line width ni kekalkan standard 0.25. And then kita pergi ke tab yang ketiga, view label. Okay, label ni memang kena tunjuk lah. Kalau anda tak tunjuk, ini pun akan menyukarkan pihak ketiga yang untuk membaca drawing anda. So yang ni kena disyorkan supaya di mana detail tu dia letakkan. Contoh kalau anda tak letakkan detail macam ni, contohnya section ni daripada A to A ni anda tak letak detail yang ni, dia akan menyukarkan pihak yang nak membaca drawing anda lah. So yang ni sangat diperlukan untuk anda show. Kalau anda tak show ni, kita tak nak baca drawing tu susah. Dia ni akan showkan dia. And then text style ni pun saya akan ambil standard. Saya tak menggunakan annotate yang kita set tu. So yang punya height ni pun saya akan kecilkan sedikit. Contoh kalau kata kita punya annotate tu ataupun text kita, text style kita tu dia 2.5. Yang ni selalunya saya akan besarkan sedikit, lebih kurang dalam 3mm ataupun 2.5. Okay, saya akan kecilkan sedikit. So yang ni position dia, anda nak letak di bawah ni ke ataupun anda nak letak di atas. Kalau tengok saya punya drawing ni, saya letak di below lah. Bila once kita dah buat tu, kalau anda tak set up macam mana yang saya beritahu ni, dia akan duduk di atas lah. Di atas, so anda kena manually buah dia ke bawah. Kalau anda tahu drawing anda tu memang selalu anda letak di bawah, so anda boleh pilih dia above view lah. Dia akan duduk di bawah. Sorry, di below view. So dia akan duduk di bawah. Kalau above di atas, below di bawah. Gila dia. Okay, so saya akan ambil below view. So dia akan duduk di bawah. Okay, jarak dia pula, jarak yang ni, kalau bila kita keluarkan kita punya section ni, jarak dia dengan view ni berapa jauh dia nak duduk. Okay, kalau terlalu jauh, maka dia akan, teks ni akan jauh lah daripada view. So dekat sini saya akan kecilkan ataupun rapatkan sedikit, lebih kurang 5. Okay, so kalau ambil 5 ni, so dia akan naikkan sedikit lah 5. Lepas tu kalau kata nanti bila anda buat drawing tu, anda letak view dia tak sesuai, anda adjust manually. Tapi bagi saya 5 ni pun dah ok dah. Ok, yang detail ni anda boleh kekalkan macam ni. AA macam review dekat sini tulis AA dalam bracket 1/2, 1 skala 2. Kalau anda lihat saya punya drawing ni, saya ada buat penambahan tag section A to A dengan skala scale 1/3. Dekat sini kalau anda nak masukkan teks macam saya ni, boleh anda terus tulis section kecil. Okay. Section A to A dengan dia punya scale 1/2, and then ambil bukan ok lagi. Kita dah selesai ni, kita pergi ke last step. Tapi tak ok lagi. Kita pergi ke last step tu adalah hatch. Okay, hatch ni anda boleh pilih lah type dia kalau nak show. Kalau tak show pun masalah, sebab kita tak tahu dia punya view cutting tu dekat mana. Selalunya bila kita buat cutting tu, dia memang akan hatch lah. Yang ni kena show hatching dia. Dia punya pattern ni anda boleh pilih. Kalau anda tak faham, tak nampak dia punya bentuk dia, anda boleh klik 3 titik ni. So dia akan review dekat anda lah jenis-jenis cutting yang anda nak guna pakai. Okay, so yang ni saya akan pakai ENS 131 lah, ataupun anda boleh ambil ISO. Anda nak pakai others pun boleh, others ni, ataupun custom, anda boleh ambil custom lah. Okay, so yang ni saya akan biarkan dia standard. Okay, hash color pun anda boleh tukar dia. Anda nak color hijau, dia akan jadi hijau. Kalau anda nak warna merah, dia akan jadi warna merah lah. Yang ni saya selalunya akan pakai by layer. Kita akan ubah di layout lah, ataupun layer. Okay, skala dia saya akan kekalkan satu-satu. Kalau tak sesuai nanti kita akan ubah secara manual lah. Transparency saya tak set dia, saya akan set sebagai by layer. So yang ni value dia saya akan ambil kosong. Kalau kita masukkan transparency tu jumlah dia punya hash tu dia akan nampak macam pudar sikit lah. Okay, yang ni pun sama juga, hash angle anda boleh pakai kosong ataupun 90, dia akan jadi straight lah. Dia akan jadi straight. So saya akan pakai kosong sebab kalau anda menggunakan hash ANS 131 ni, ANSI 31 ni, ANSI 131, dia punya hash ni memang dalam keadaan 30 degree lah. So yang ni saya akan pakai kosong.
And then kalau ada new, anda boleh tambah lah. Macam anda tambah dia punya tracking tu. Macam anda tambah tracking, pola tracking punya angle kan, anda boleh tambah kat sini. Okay, so bila dah settle yang ni, anda ambil OK. And then anda boleh ambil close. So dekat sini dia automatic akan pakai YT section punya anda setup tu lah. Okay, kita pergi ke detail view pula. Kita pergi setup detail view pula. Okay, untuk detail ni pun sama juga. Anda boleh ambil modified. Anda boleh ambil new. Anda ambil matrix, anda ambil new. So dekat sini saya masukkan YT detail. Okay, YT detail. YT detail, and then saya start dengan matrix. Dan saya continue. Okay. Dia berbeza sikit dia dengan section. Section ada 4 tab. Tapi untuk detail ni dia ada 3 tab saja, iaitu identifier, detail boundary dengan view label. Okay, so kita start dengan first step dia tu, ada identifier ni. So kita ambil text style sama juga macam section, kita akan pakai standard, dan text height dia tu saya akan pakai 3, sama dengan height yang section tu. So arrangement ni anda nak pakai dia macam mana. Contoh kalau anda nak pakai jenis pattern macam ni, tu dia akan jadi macam ni lah. Dia akan terbuka sedikit ni. Kalau anda ambil full rounds, dia akan tutup semua. Macam saya, kalau anda tengok drawing saya ni, saya akan pakai full round lah. Full round. Tu saya akan ambil full. Kalau anda ambil yang A ni, anda baru boleh tukar jenis-jenis arrow yang anda nak guna pakai lah. Nak pakai bulat macam ni, nampak, dia akan review kat anda. Tapi kalau anda pakai full round ni, kedua-dua ni tak boleh ditukar sebab dia bulatan, dia tak ada arrow. Okay, so yang ni anda boleh add ladder dia, ataupun anda nak tunjuk contohnya macam sekarang anda lihat saya punya drawing ni. Saya zoom kat sini. Okay, saya ada detail view saya, lepas tu dia ada satu je ekor remote kat sini. So kalau yang ni taklah penting sangat untuk anda tunjuk sebenarnya, sekadar ada saja. Jadi kalau anda letak B saja pun dah boleh dah, tak ada masalah. Okay, so kat sini anda boleh saja nak show pun boleh. Ekor ni nampak, kalau anda tengok review dia, anda nak ekor dia tu sikit pun boleh, tak nak pun tak apa, tak ada masalah dalam bab ni. Okay, kita pergi ke, habis dari ni kita pergi ke detail boundary. So detail boundary pula, saya akan pakai layer punya line tu, saya akan pakai by layer lah. Kalau ada nak tukar, nampak dia akan jadi warna merah. Okay, ni saya akan pakai by layer. And then keseluruhan 3 ni saya akan keep standard lah. Okay, kita pergi ke model edge. Yang ni dia ada 4 jenis yang kita boleh guna pakai. Sama anda nak pakai smooth, so bila anda buat detail, anda keluarkan detail ni, dia akan jadi smooth macam ni lah. Ada tak ada jagged apa semua. So kalau anda ambil smooth with border, klik, okay, dia smooth tapi dia ada border dia tu, border bulat dia. Kalau anda ambil smooth with connection line, so dia akan connect lah. Contoh kalau anda lihat saya punya drawing ni, saya menggunakan connection line. So dia connect, so kita nampak B, and then dia connect dengan view dia. So, saya nak tunjukkan dia punya detail radius ni. So kalau anda tak tunjuk pun tak ada masalah sebenarnya, sebab memadai dengan tulisan yang ada lah. Contoh kalau kata yang detail saya ni, saya tak buat connection line ni, ataupun connection line ni saya tak tunjuk, sudah memadai. Kalau kita nampak B ni, so mana kata detail yang ni, view ni adalah detail B. So yang ni adalah B dia. Okay, so, kalau anda profile anda tak terlalu banyak, so anda mungkin boleh pakai connection line tu lah. Kalau ada terlalu banyak susunan dia, mungkin detail view dia duduk di tempat lain, agak tak sesuai lah anda menggunakan connection line. Jadi connection line tu terpulang pada standard anda lah. Okay, so dekat sini saya punya drawing pun tak complete mana, saya pakai connection line. Kalau anda tak nak pakai, anda ambil jagged ni pun boleh, dia akan jaga juga potongan tu lah. Okay, so ini pun ikut pada kesesuaian drawing anda. Okay, yang ni semua ni saya akan keep a standard. Sama juga di sebelah kanan, saya akan connection line tu anda nak pakai warna merah kalau anda pakai menggunakan connection line lah. Kalau tak menggunakan connection line, tak perlulah setup sini. Tapi secara umumnya yang ni pun saya akan kekalkan sebagai standard. Okay, kita pergi ke view label pula, iaitu tab yang terakhir. Okay, view label. So view label ni memang kena tunjuk. Kalau tak tunjuk, akan menyukarkan pihak ketiga untuk membaca drawing anda. So kat sini saya akan show dia punya
detail kat sini. And then text style pun saya akan pakai standard. Text color pun standard ya, by layer. Okay, cuma text height ni saya akan pakai 3 lah, kecil sedikit. And then dia punya sama juga macam section tu, anda nak letak di atas ataupun di bawah. So saya letak di bawah, below view. Dia punya jarak saya tak nak jauh, saya letak 5 saja. So tulisan dia tu taklah terlalu jauh. And then kali ni dekat sini detail ni, tadi saya masukkan section A skala 1/1 1/2. Tapi untuk detail ni saya akan masukkan nama dia detail. Okay, sorry, kecil. Detail A to A lah, A, and then scale 2/1, and then okay, and then kita boleh close. Once bila kita dah close, once kita dah close, kita dah set up nama dia punya Y section dengan detail YT detail. Nampak ni? Kalau anda tengok sini, saya ada YT section dengan TY detail. Yang ni kalau anda nak edit dia, anda boleh ambil balik dia punya lambang ni. Kalau kata anda nak renamekan dia, anda boleh klik sini, anda ambil rename lah. YT sepatutnya. YT detail, and then close. So dia ada YT section dengan YT detail. Okay, so macam mana kita nak savekan dia? Okay, sama juga macam video yang lepas mengenai penetapan tu, nak save dia, anda boleh ambil save as, ataupun Ctrl Shift S. Lepas tu anda tukar yang ni kepada DWT. Yang anda ambil balik standard yang anda buat tu, ambil YT cat ni yang saya save, and then saya save, and then saya override, and then okay. Okay, settle ni. Once bila kita dah buat nanti, kita klik saja drawing ni, sebab yang ni bila kita dah klik yang ni, dia akan automatic, bila saya start drawing tu, dia akan automatic pakai YT cat lah. Bila saya start new drawing, okay, and then saya dah buat apa semua drawing saya, so saya pergi dekat layout, and then saya klik layout ni, YT section dengan YT detail dah ada. Okay, macam mana kita nak keluarkan drawing kita yang buat? Saya buka drawing yang kita buat hari tu, video yang lepas, video yang sebelum ni lah. Okay, alright, ni yang kita dah buat latihan sedikit kan. So kita pergi, macam mana kita nak masukkan dia, kita boleh pergi dekat template yang kita buat tu. Okay, kita pergi ke layout, and then anda boleh ambil dekat sini. Di sebelah kiri ni banyak diguna pakai untuk 2D lah. Di sebelah kanan sedikit ni ada nama dia adalah create view. Kebanyakan yang ni semua ni untuk 3D. So saya ambil base, saya ambil from model space. Once kita dah ambil from model space kan, dia ada loading sikit. Kalau anda profile anda terlalu kompleks, dia akan agak lama lah. Ok, so dekat sini anda boleh adjust dia punya scale. Kalau kata 1/2 ni terlalu besar, anda pakai 1/4. Okay, just in case tak ada dekat sini, tak ada skala yang anda nak, contohnya anda nak pakai 1/3, tak ada dekat sini, kalau tak ada, anda boleh ambil scale edit, SCA scale, anda ambil scale list edit, enter. Scale list edit ni tak ada, 1/3 tak ada, anda boleh ambil add 1/3, dia punya paper unit 1, dia punya drawing 3, and then saya ambil ok. So dia 3 ada kat sini, saya ambil ok. So bila dah settle tu, anda ambil saja base ni, ambil from space ni, dia automatic akan pakai 3. Dia akan tengok 3D ni, bila anda masukkan view, dia akan tengok kesesuaian scale tu yang dia masukkan dalam paper space anda. So, contoh saya pakai paper space A4, dia akan automatic generate scale tu yang bersesuaian dengan paper kita untuk kita masukkan drawing. Okay, tapi dia boleh adjust secara manual lepas kita klik tu lah. Okay, so dekat sini kalau anda menggunakan third angle projection, di sebelah kiri bawah tu dia akan jadi front, di atas adalah top, di sebelah kanan adalah side ataupun right view. So saya start dengan sini dululah. Saya start dari front, lepas tu right click, enter. So dia automatic generate. Oh, yang ni atas top,
Okay, yang sebelah kiri ni, sebelah kanan saya tak letak lah, sebab sebelah kanan saya nak buat sebagai section view. So saya terus masukkan isometric view kat sini. Klik, right click, enter. So dia akan generate. Okay, bila dah generate ni, selalunya isometric view ni dia tak akan tunjuk hidden line. Tapi dekat sini dia tunjuk macam mana kita nak hilangkan hidden line dia. Anda boleh klik dia. So dia akan tukar ke sini. Anda ambil edit view. So ambil hidden line ni, ambil visible line. So dia akan padamkan visible line. Okey. Dah enter, dah okey, and tekan enter. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak keluarkan section view pula dengan detail view. Yang ni saya ke sini sikit. Yang ni pun isometric ni saya ke sini sikit. Okay, and then saya atas sikit. Okay, macam mana kita nak keluarkan kita punya detail view dengan section view? Okay, so anda boleh ambil dekat sini section view. Anda ambil section view. Contohnya anda nak keluar di sebelah kanan. Di bawah tu dia tanya parent ataupun main view yang kita nak cut tu. Contoh saya nak cut yang ni. Saya klik. Okay, dia akan keluar arrow tu. Anda ambil agak-agak sini. Dia duduk di tengah. Di sini. Kat sini. Klik. Bila dah klik tu, kalau anda kata anda nak potong straight, anda boleh terus tekan enter. Kalau anda nak buat corner-corner lagi, anda boleh klik mana yang anda nak potong. Kalau macam saya dah straight macam tu, saya tekan spacebar atau enter. So dia automatic create kita punya section tu. Once kita, contoh saya nak letak di sini, enter. So dia akan terus automatic create kita punya scale tu. Dia punya hash pun dah buat, dia punya text pun dah ada di bawah. So mudahlah kalau kata duduk atas, text duduk atas, anda nak kena ubah manual pula. So dekat sini dah duduk bawah. So cuma beza dia yang ni, macam saya ni, saya ada section, ada underscore bawah tu, lepas tu dia ada line macam ni. Dia ada dua layer ataupun dua lapis, atas bawah, multi type. So dekat sini anda boleh saja editkan dia lah. Dan anda tekan double click dekat situ, anda ambil scale ni dan just tekan enter ya. And then kalau nak buat underscore macam biasa, Ctrl U. So dia akan ada underscore macam tu. Okay. So detail view pula, yang ni untuk section view. So macam mana kita nak keluarkan detail view pula? So anda boleh ambil dekat sini, ambil detail ni. Okay, contohnya parent saya yang ni. Okay, view yang saya nak keluarkan yang radius ni, agak-agak sini. Agak sini. Pasal, okay, contoh besar ni lah. Okay, so dia keluar view kat situ. So kalau kecil sangat, anda boleh ubah kat sini lah. Contoh nak satu-satu kan, boleh ambil satu-satu. Kalau kata tak puas lagi, anda nak ambil 2-1 pun boleh, ambil 2-1. Dia besar lagi lah. Kalau kata sesuai dengan satu-satu, anda masukkan satu-satu. So klik saja, lepas tu ok. So dia automatic keluar, nampak? Dia akan automatic keluar ataupun generate kita dia punya text tu. Dan dia punya urutan pun dia akan ikut. Contohnya section ni A, yang ni akan jadi B. Kalau ada banyak lagi, dia akan jadi C. Dia akan keep continue lah kita punya labeling tu. So jadi itu saja cara anda nak keluarkan detail view dengan section view, dan macam mana kita nak set up kita punya style dan standard untuk section dan detail ni, supaya in the future kita tak perlu dah nak adjust lah. Okay, itu saja daripada saya untuk video kali ni. Untuk dimension, anda boleh masukkan dimension seperti mana yang saya terangkan pada video-video tutorial yang lepas. So jadi itu saja video saya untuk anda yang menonton. Saya harap adalah sedikit manfaat ilmu daripada video saya untuk anda. Dan sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan sekiranya anda ada sebarang komentar, kritikan dan pertanyaan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.